Pengurusan dan pentadbiran tadika yang berkualiti. Pengenalan. Pengurusan boleh didefinisikan sebagai proses memantau dan menyelaraskan sumber-sumber dengan cekap dan berkesan selaras dengan matlamat organisasi. Terdapat beberapa fungsi pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Pentadbiran pula bermaksud perbuatan mentadbirkan, pengelolaan, pengurusan dan pemerintahan. Dengan ini, pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti dapat diwujudkan apabila aktiviti pengurusan dan pentadbiran yang dijalankan mengikut semua elemen yang ditetapkan dengan berjaya dan cekap. Etika perguruan. Di sini kita akan menerangkan definisi etika. Menurut Dewan Bahasa edisi keempat, etika adalah nilai moral yang menegakkan kerja individu atau kumpulan atau persatuan. 7 prinsip antarabangsa untuk orang yang bekerja dengan kanak-kanak. Yang pertama, kita mestilah menghargai dan menghormati setiap kanak-kanak dalam peranan kita sebagai ahli keluarga dan ahli komuniti. Yang kedua, menghormati hubungan kanak-kanak dengan ibu bapanya serta orang di sekelilingnya. Yang ketiga, memudahkan perkembangan setiap kanak-kanak untuk mencapai potensi mereka dalam semua aspek. Yang keempat, kita mestilah membantu setiap kanak-kanak yang mempunyai masalah dengan mencuba mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kelima, merasakan maklumat ikhtisas pelajar dengan menghormati hak kanak-kanak dan mengelakkan penyalahgunaan maklumat peribadi. Yang keenam, kita mestilah menentang setiap bentuk diskriminasi, penindasan atau eksploitasi bagi memelihara hak mereka. Yang akhir sekali, kita mestilah mengekalkan integriti peribadi dan profesional bagi membangunkan kemahiran dan pengetahuan untuk bekerja dengan kompetensi, bekerjasama dengan rakan sekerja, memantau kualiti perkhidmatan dan menyumbang kepada pembangunan perkhidmatan dasar dan pemikiran dalam bidang penjagaan kanak-kanak. Terdapat 6 kumpulan fasa. Yang pertama, tanggungjawab untuk diri. Yang kedua, tanggungjawab kepada kanak-kanak. Yang ketiga, tanggungjawab kepada rakan-rakan. Yang keempat, tanggungjawab kepada majikan. Yang kelima, tanggungjawab kepada profesion. Yang keenam ialah tanggungjawab kepada masyarakat. Okey, di sini penerangan tentang 6 fasa tersebut. Yang pertama, tanggungjawab untuk diri adalah untuk mengekalkan dan meningkatkan kecekapan profesional, untuk mengekalkan piawaian dan untuk mengekalkan kesejahteraan fizikal dan emosi. Yang kedua, tanggungjawab kepada kanak-kanak ialah untuk menjaga hak kanak-kanak, untuk menjaga kebajikan kanak-kanak dan untuk bekerjasama dengan orang lain dalam memenuhi keperluan kanak-kanak. Yang ketiga ialah tanggungjawab kepada rakan-rakan untuk menjaga amalan yang baik dan untuk mengatasi amalan yang buruk. Yang keempat ialah tanggungjawab kepada majikan adalah untuk menyokong majikan dan untuk mengekalkan pendirian profesional dalam agensi. Yang kelima ialah tanggungjawab kepada profesion untuk menubuhkan standard profesional, untuk memperluaskan pengetahuan dan kemahiran profesional dan untuk menggalakkan hubungan yang baik. Yang keenam ialah tanggungjawab kepada masyarakat adalah untuk memenuhi keperluan kanak-kanak dan golongan muda dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Di sini terdapat 5 prinsip etika kerja guru. Yang pertama ialah niat yang betul, yang kedua ialah perlakuan yang baik, yang ketiga ialah memperkotakan apa yang dijanji, yang keempat ialah berdisiplin dan beradab, yang kelima ialah menggerak ke arah kebaikan. Ini terdapat 7 nilai etika kerja guru pula. Yang pertama ialah amanah, yang kedua ialah benar, yang ketiga ialah bijaksana, yang keempat ialah dedikasi, yang kelima ialah bersyukur, yang keenam ialah penyayang dan yang akhir sekali ialah ikhlas. Alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak. Alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak ialah blok mainan dan binaan. Permainan blok mainan dapat merangsang pertumbuhan otak dalam semua aspek perkembangan kanak-kanak. Yang biasanya bermain blok ialah kanak-kanak yang berumur 3, 4 dan 5 tahun. Seterusnya, puzzle. Permainan ini dapat menyokong perkembangan kanak-kanak dalam pelbagai cara. Sebagai contohnya, kemahiran menyelesaikan masalah, koordinasi mata dan tangan, kemahiran motor halus dan ingatan. Yang ketiga, Play-Doh. Apabila kanak-kanak bermain Play-Doh, kanak-kanak dapat meningkatkan koordinasi tangan serta mata
dan kemahiran lain seperti menggenggam dan memegang. Seterusnya, permainan logo. Permainan ini dapat melibatkan kemahiran kognitif dan motor halus. Permainan ini juga sangat bagus untuk meningkatkan daya tumpuan, merancang dan membina kemahiran kejuruteraan awal dalam diri kanak-kanak. Yang keempat, alat muzik. Menyanyi, mendengar dan mencipta muzik dapat merangsang perkembangan mental dan kecerdasan kanak-kanak. Kanak-kanak yang didedahkan dengan muzik dapat meningkatkan daya perkembangan dan keyakinan diri. Yang terakhir sekali ialah mainan masak-masak. Permainan ini dapat meningkatkan pengetahuan pengurusan kanak-kanak. Selain itu, mereka juga akan belajar mengenali makanan buah-buahan yang sihat. Antara perancangan penyediaan ruang kelas yang selesa di taska atau tadika ialah persekitaran pembelajaran yang tenang, selamat dan mencabar sangat mustahak dalam menumbuhkan motivasi instruksi kepada kanak-kanak. Motivasi instruksi ini bermaksud motivasi yang didorong oleh kepentingan atau tugas sendiri dan wujud dalam individu dan bukannya bergantung pada sebarang tekanan luar. Poin yang kedua, persekitaran yang selesa, berwarna-warni dan menarik dapat memberikan galakan dan stimulasi atau rangsangan kepada kanak-kanak. Yang ketiga pula, tadika atau taska ni perlulah menyediakan ruang yang berkualiti dan selamat untuk kanak-kanak. Hal ini bagi memastikan keselamatan kanak-kanak di taska atau tadika terjamin dengan selamat. Yang keempat, merancang ruang pembelajaran perlu dibuat dengan teliti dan memerlukan perancangan yang rapi. Segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di ruang pembelajaran dan persekitaran tadika atau taska perlu diberi perhatian yang lebih mendalam. Kesemua ruang pembelajaran di dalam atau luar tadika perlu disesuaikan dengan tujuan dan objektif yang ditetapkan. Keadaan ini melambangkan keperluan pengajaran tadika itu. Akhir sekali, ruang pembelajaran tersebut mestilah bersih, tidak terlalu sempit oleh pelbagai perabot, pencahayaan yang cukup dan pengudaraan yang baik. Aspek ini sangat penting bagi memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya aspek ini tidak diambil kira, ia akan mendatangkan ketidakselesaan kepada guru dan kanak-kanak. Secara tidak langsung, objektif pembelajaran tidak dapat dicapai. Kesimpulannya, oleh itu, ruang-ruang kawasan kelas mempunyai fokus atau ruang-ruang tertentu untuk pembelajaran. Ruang dalam kelas seharusnya dibagi kepada sudut pembelajaran tertentu untuk membolehkan kanak-kanak dapat lebih jelas tentang pilihan ruang bagi menjalankan aktiviti tertentu seperti sudut keluarga untuk aktiviti main perangai. Selain itu, ia juga membenarkan kanak-kanak memilih ruang kegemaran mereka semasa menjalankan aktiviti bebas. Peranan guru dalam memastikan keselamatan di taska atau tadika mempunyai 6. Yang pertama, 2 pintu berasingan, satu di hadapan dan belakang hendaklah disediakan. Yang kedua, semua pintu dan tingkap atas dipasang dengan besi pagar. Yang ketiga, semua sumber kuasa atau plug mestilah tempat tinggi. Yang keempat, lampu meja berkaki adalah tidak dibenarkan. Yang kelima, gate dan grill tingkat bawah hendaklah daripada jenis yang tidak tajam dan berbahaya. Terakhir sekali, merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak. Semasa umur kanak-kanak meningkat, pemakanan seimbang amat penting bagi tumbuhsara mereka. Antara aspek yang perlu diberi perhatian adalah kepelbagaian jenis makanan kanak-kanak mengikut piramid makanan yang seimbang, iaitu lemak, protein, vitamin dan karbohidrat. Kanak-kanak perlu mengambil karbohidrat paling banyak iaitu 8 hingga 12 saja. Kemudian mereka juga perlu mengambil vitamin sekurang-kurangnya 5 saja. Seterusnya, kanak-kanak perlu makan protein dengan sederhana iaitu 1 hingga 2 saja dan makan sedikit saja lemak. Jenis makanan yang diperlukan oleh kanak-kanak. Terdapat 6 jenis makanan yang kanak-kanak perlukan untuk kekal sihat. Pertama, karbohidrat. Ia membekalkan tenaga dan haba bagi mengekalkan suhu badan.
Antara contoh karbohidrat adalah nasi, roti dan kentang. Kedua, lemak seperti minyak sayuran dan mentega. Ia membekalkan tenaga kepada kanak-kanak. Ketiga, protein yang membina otot-otot tubuh badan, membina tisu baru, menggantikan tisu yang mati atau rosak. Contoh-contoh protein ialah ikan bilis, telur, susu, daging dan ikan. Keempat, vitamin A seperti tomato, lobak dan sayuran berdaun hijau. Ia penting untuk kesihatan mata dan dapat mengelakkan penyakit rabun. Kelima adalah vitamin B untuk membina sel-sel darah merah supaya kulit sentiasa segar dan cantik seperti susu, telur, bijirin, buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Terakhir adalah vitamin C untuk kesihatan kulit kanak-kanak. Kekurangan vitamin ini boleh menyebabkan penyakit kulit dan gusi berdarah. Contoh vitamin C adalah betik, oren dan sayuran hijau. Konklusi daripada video ini, pengurusan dan pentadbiran tadika perlulah berkualiti dan dapat memberi keselesaan kepada kanak-kanak untuk sesi pembelajaran. Hal ini supaya kanak-kanak dapat menjalani sesi pembelajaran dengan lancar dan perkembangan mereka dapat dipertingkatkan dengan baik.